Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pada malam ni sekali lagi kita murajaah berkenaan dengan bulan Ramadan serta fiqh puasa berdasarkan kitab Ramadan Al-Mubarak, Fadilah dan Hukum Puasa. Untuk itu kita nak bincang secara khusus berkenaan dengan beberapa isu berkaitan fadilah Ramadan itu. Sebagaimana semalam kita telah bincangkan sejuzuk daripadanya, makanya pada malam ni kita sambung lagi, iaitu bulan Ramadan ini keseluruhannya mempunyai keistimewaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu syahri Ramadan rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Permulaan Ramadan membawa kerahmatan, pertengahannya keampunan dan kesudahannya merdeka daripada api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Al-Khatib, Ad-Dailami dan juga Ibn Asakir. Permulaan Ramadan membawa rahmah. Tuan-tuan, kalau kita tengok kesan rahmah itu amat nyata. Penderma, pengsedekah, pemberi makan, berbuka puasa cukup ramai. Begitu juga saling bantu-membantu amat diserlahkan. Ada orang tu mungkin dia tak berapa nak sedekah, tapi bila datang Ramadan dia menjadi orang yang pemurah. Begitu juga kita tengok rahmah itu kadang-kadang anak yatim, orang miskin menunggu-nunggu dengan ketibaan Ramadan. Kalau masa sebelum PKP, anak yatim telah meletakkan gilirannya untuk ke mana-mana hotel yang telah disediakan oleh hartawan untuk menjamu mereka. Begitu juga orang-orang kaya mengajak untuk berbuka puasa di rumah masing-masing. Fakir miskin juga disantuni dan dirahmati. Makanya jelas terbukti kepada kita bahawa bulan Ramadan ini bulan penuh dengan kerahmatan. Dan bulan ini seterusnya pertengahannya mendapat keampunan. Dalam bahasa yang kita fahami, tak kala seseorang itu memulakan acara Ramadan dengan ibadat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dia melangsungkannya dan beriltizam, yang akhirnya menetijahkan daripada kesungguhan yang dia lakukan itu menyebabkan dia mampu untuk meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ganjaran yang Allah kurniakannya. Jika sekiranya dengan rahmat yang diperolehi, dengan keampunan yang diperolehi, dalam bahasa yang terakhir, inilah orang yang layak untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya selamat dan merdeka daripada api neraka. Bila merdeka daripada api neraka, dalam bahasa yang kita fahami maknanya orang inilah yang layak menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang mudah, datangnya Ramadan, jelmanya Ramadan, maka Ramadan itu telah membawa 1001 macam kebaikan yang tak wujud pada bulan-bulan yang lain. Inilah istimewanya bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita menjadikan bulan Ramadan pada tahun ini sebagai bulan yang kita perolehi dengan kerahmatan, keampunan dan juga kita diselamatkan daripada api neraka Allah. Inilah yang kita dambakan. Inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah, Ramadan juga dianggap sebagai penghulu bulan. Berdasarkan kepada hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jumu'ah.
penghulu kepada bulan adalah bulan Ramadan. Penghulu kepada hari adalah hari Jumaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga At-Tabarani. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa kemuliaan hari Jumaat dan juga kemuliaan pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya analogikan dalam satu bahasa yang cukup mudah untuk kita fahami. Kita ada kampung, kita ada taman. Kampung kita ni adalah kampung yang biasa. Alhamdulillah, hidupnya okey, aman damai, seronok hidup. Siapa pun boleh pergi kampung tu, boleh duduk kampung tu, boleh berjalan kampung tu, boleh semua sekali. Ni di kampung. Alhamdulillah. Orang boleh pergi mari kampung tu, balik pulang seumpamanya. Ni cerita tanpa PKP lah ni, bukan dalam PKP sekarang. Jadi bila duduk kampung macam tu, siapa nak datang? Datanglah. Dalam kampung tu ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sederhana, ada orang biasa, ada orang kampung. Kehidupannya adalah sama sahaja. Siapa nak datang, orang ni datang, orang ni datang, orang ni datang, tak ada masalah. Dan kampung kekal seperti itu. Tiba-tiba satu hari diberitakan kepada ketua kampung bahawa pembesar negara nak datang kampung tu. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Yang berlakunya yang pertama, dengar sahaja pembesar nak datang, yang ditempuhkan sebulan daripada tarikh tersebut, semuanya buat persediaan. Bajet turun, JKR meratakan jalan. Begitu juga balai raya yang usang dicakkan, dibaiki. Tandas-tandas yang rosak, tempat yang hendak didatang, diperbaiki, diperbetulkan. Peruntukan wujud. Catering pun diberikan. Semuanya menunjukkan kepada kesiapsiagaan. Akhirnya bila datang tarikh tersebut, bukan semata-mata sudah diperbaharui kampung tersebut dengan beberapa pembetulan, begitu juga pembaikan dan juga peruntukan tertentu telah diperolehi oleh orang kampung tersebut. Sebab yang datang tu orang besar, penghulu, orang yang hebat, yang amat sangat. Bukan sekadar itu, kadang-kadang dengan lempahan rasaan kasih orang tersebut, boleh jadi dia memperuntukkan beberapa peruntukan yang lain, yang natijahnya orang kampung akan dapat. Orang kampung akan dapat rasa, dan adalah beberapa kemudahan-kemudahan diberikan kepada penduduk di situ. Situ satu gambaran yang saya nak bagi tahu sifat kepenghuluan, sifat keketuaan, sifat pembesar-pembesar bila datang sebuah kampung. Makanya itulah gambaran bila datangnya Ramadan ni. Ramadan ni dianggap sebagai penghulu. Kenapa? Kerana pahala digandakan. Sebagaimana kita sebut, yang sunat dinilai seperti fardu, hadis malam. Yang fardu dinilai seperti perlakuan 70 kali fardu. Maka di situ jelas menunjukkan Ramadan mempunyai kelebihan. Dalam riwayat yang lain oleh Abi Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamul ibad ma fi Ramadan, latamanna al-ibad an yakuna syahru Ramadan sanah." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Baihaqi. Apa maksud? Kalaulah hamba-hamba tu tahu tentang kelebihan fadilat yang terwujud pada bulan Ramadan, maka semua manusia mereka bercita-cita supaya bulan Ramadan berlangsungan selama setahun. Maksud saya, tak ada bulan lain kecuali bulan Ramadan je.
Itu yang berlaku. Tapi Allah jadikan istimewa 12 bulan hanya sebulan sahaja Ramadan. Hikmahnya banyak yang boleh kita kaji satu persatu. Bulan Ramadan ini bila kita faham dalam keadaan seperti ini, menunjukkan bahawa gandaan pahalanya cukup besar, kelebihannya cukup besar, dan manusia yang mengetahui akan hakikat Ramadan, dia akan menggunakan seupaya mungkin untuk dipahlakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya suka nyatakan bahawa bayangkan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, jika pahala itu di-offer dengan sebegitu banyak, maka barang tentu manusia akan berlumba-lumba mengabdikan diri kepada Allah, melakukan ibadat dengan sungguh-sungguh tanpa sebarang cuaian untuk meraih dan mendapat pahala di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Hadis seterusnya, kelebihan bersedekah pada bulan Ramadan. Selepas kita tahu tentang kelebihan-kelebihan Ramadan, kita nak spesifik sikit. Apakah ibadat-ibadat yang sepatutnya kita langsungkan dan kita lakukan pada bulan Ramadan? Antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya, "Qila ya Rasulullah, fa ayyu sadaqati afdal?" Qal sadaqatun fi Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Mafhumnya, kalau ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah sedekah yang paling afdal, maka jawab Nabi SAW, sedekah pada bulan Ramadan. Dari segi kemasaan, masa sedekah yang paling afdal adalah pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana disitulah para salafus salih, para salihin, para sahabah, para tabi'in dan mereka yang mengetahuinya akan melakukan kebaikan dengan bersedekah sewajarnya pada bulan ini. Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam hadis yang kita telah bacakan bahawa bulan Ramadan digalakkan kepada kita untuk melakukan umrah, dan disebut umratun fi Ramadan ta'dilu bihajjatin wa fi riwayatin haji ma'i atau kama qala. Melaksanakan umrah pada bulan Ramadan nilai yang pahalanya setara buat haji. Setara bukan makna dia boleh ganti haji, tak. Haji tetap wajib, fardu, berdasarkan hadis yang lain, hadis yang sahih. Begitu juga yang lebih hebat lagi seperti haji bersama dengan aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita mengambil peringatan sepintas lalu berkenaan dengan cara kita menyambut Ramadan. Pertama sekali, kita menanti-nanti bulan Ramadan. Kita mengembirakan hati kita bulan Ramadan. Gembira bukan dari sudut madi kebendaan, contohnya nak meniaga bulan Ramadan, ibazar dan seumpamanya. Tapi yang penting daripada itu adalah kita merasakan inilah peluang untuk kita beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita sentiasa berdoa sebelum daripada bulan Ramadan lagi. Antara doa yang kita telah bacakan semalam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatlah pada kita pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, juga berkat pada bulan Ramadan. Tak cukup dengan itu, kita doa kepada Allah secara khusus. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatlah aku untuk Ramadan dan selamatlah Ramadan untukku, dan terimalah ibadatku, ibadat yang dilakukan pada bulan Ramadan ini. Yang ini kita telah syarahkan satu persatu berkenaan bulan Ramadan ini. Dalam satu kitab oleh Ibn Rajab Al-Hambali yang masyhur, iaitu Lataif Al-Ma'arif, ada menyebut para salafus salih yang dinyatakan oleh Ma'lal bin Al-Fadl,
para salafus saleh 6 bulan sebelum datang Ramadan berdoa untuk disempatkan Allah hidupnya untuk bertemu Ramadan. Begitu juga selepas daripada Ramadan berdoa kepada Allah supaya apa yang dilakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut pandangan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, di antara doa para salafus saleh, ya Allah, sampaikanlah diriku hingga ke bulan Ramadan dan terimalah pahala bulan Ramadan, macam hadis tadilah, Allahumma sallimni di Ramadan hingga akhirnya. Berkata Sayyid Al-Affani, kita mendapati golongan salaf yang terdahulu menyambut Ramadan, ini yang ketiga, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya mengerjakan ketaatan. Seorang Profesor Munir Abdul Halim Mahmud dari Fakulti Usuluddin pernah menyatakan, daripada Al-Azhar pernah menyatakan, bulan Ramadan ni kita sambut dengan bertaubat kepada Allah dan berjanji kepada Allah agar tidak mengulangi dosa-dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kita tekad bulan Ramadan ni kita lakukan amalan dan kita mulakan dengan banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Izzah Atiyah, Profesor Hadis di Universiti Al-Azhar berkata, sebelum seseorang Muslim memulakan langkah menerima kedatangan bulan Ramadan, terlebih dahulu hendaklah persiapkan diri aspek zahir dan batin dengan memelihara lidah. Sekarang ni tuan-tuan maklum sajalah, zaman viral, zaman WhatsApp, zaman cakap macam-macam. Alangkah baiknya kita menghiasi segala sifat yang terpuji, menghayati konsep puasa sebenar menurut hukum syarak. Dr. Mahjah Ghalib pernah menyatakan, dia seorang profesor di Al-Azhar, bahawa bulan Ramadan adalah satu peluang yang cukup erti kepada orang Islam dengan keberkatan Al-Quran yang melempah ruah. Dia biasakan diri dia dengan menjaga lidah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengisi dengan zikir, wirid, tadarus, sedekah, salat jemaah dan lain-lain lagi yang boleh kita langsungkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita meneruskan berkenaan dengan cara kita sambut bulan Ramadan, satu persoalan yang cukup menarik berkenaan dengan sebuah hadis riwayat Anas yang dinisbahkan kepada Anas, iaitu hadis bahawa setiap malam daripada bulan Ramadan tu ada kelebihan semua sekali. Saya sengaja tak sebut hadis yang panjang itu, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima sampai kelah malam 29. Dah mungkin banyaklah disebut hadis tu. Hadis ini sebagaimana yang kami nukilkan daripada Ithaf Ahlul Islam bi Khususiyatis Siyam oleh Allamah Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang tokoh Syafi'i yang terkenal, ulama Syafi'i yang terkenal. Beliau menyatakan hadis ini telah dikeluarkan oleh Ibn Syahin dalam kitabnya At-Taghrib daripada Anas dengan sanad terdapat padanya seorang bernama Ubad yang meriwayatkan daripada Anas, di mana naskah umumnya bersifat mungkar, tak boleh pakailah. Dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya Ad-Du'afa dengan sanad terdapat padanya kazab, yakni pendusta atau pembohong. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibn Jauzi dalam Mawdu'at dengan jalan ini. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ad-Dailami dengan sanad yang ketiga padanya matruk yang ditinggalkan. Muhakkik kepada kitab Ithaf Ahlul Islam bi Khususiyati As-Siyam, iaitu Mustafa bin Abdul Qadir Atta, dalam komentarnya menyebut hadis ini maudhu', dusta dan bohong, seperti mana kata pengarang iaitu Ibn Hajar, dan dinukilkan juga daripada ramai ulama dan tokoh hadis. Justru amat wajar kita tidak bergantung seperti ini. Terlalu banyak hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang boleh kita pakai. Walaupun dhaif dalam satu riwayat boleh diterima dalam bab fadail amal, tetapi maudhu', dusta tidak dibolehkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, catatan kemenangan dalam Ramadan. Perkara yang kita nak adalah bulan Ramadan ni mencatat kemenangan.
Antaranya kita harap bulan Ramadan ni catatan kemenangan kita melawan COVID-19. Catatan rakyat Malaysia khususnya dapat mengekan rantaian COVID-19 sehingga kita terbebas daripada jangkitan dan wabak tersebut. Dek kerana kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan PKP dan juga beberapa tindakan-tindakan yang kita lakukan semata-mata untuk mengekang wabak yang cukup hebat ini. Jadi kita nak bulan Ramadan ni adalah bulan catatan kemenangan. Dahlah dia penghulu bulan, maka kita tengok persoalan yang saya suka nak nyatakan di sini adalah kenapa bulan Ramadan pada zaman kegemilangan Islam dimukaddimahkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesinambungan dan silsilah kemenangan itu telah dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq zaman pemerintahan Umar ibn Al-Khattab, sehingga rentetan kemenangan demi kemenangan berlangsungan ratusan tahun. Ini memaknakan kepada kita bahawa orang zaman dulu menjadikan bulan Ramadan bulan satu transform untuk memberi kejayaan kepada kehidupan mereka. Bulan yang mengubah sikap mereka. Contohnya nafas yang berbau dek kerana merokok. Kita putuskan dengan sebab kita puasa bulan Ramadan, membiasakan diri dengan tidak merokok, maka berapa banyak kesihatan kita dapat bina semula, kewangan kita dapat kumpul semula, kehidupan yang disukai oleh anak isteri kita, dek kerana tidaklah mereka menjadi perokok yang pasif dengan bau asap rokok tersebut. Alangkah beruntung. Ini kemenangan. Kemenangan pada bulan Ramadan, sebagai contoh, kita boleh bangkit awal untuk bersahur, di mana dipeluangkan kepada kita untuk solat sunat, zikir, istighfar, baca Quran. Makanya kita langsungkan perbuatan yang baik ini, amalan yang baik ini pada bulan-bulan selepas daripada itu. Itulah sejuzuk daripada hikmah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi saya menganggap bulan Ramadan yang mempunyai 1001 macam kelebihan, dengan Lailatul Qadarnya, dengan turunnya Al-Quran Karim, begitu juga kita tengok kelebihan-kelebihan yang lain, maka layaklah madrasah Ramadan. Di mana kita tengok ada dua madrasah, tuan-tuan. Satu madrasah makaniyah, satu lagi madrasah zamaniyah. Madrasah makaniyah ni maknanya madrasah tempat. Sekolah ni, sekolah tu, situ, di mana di Al-Azhar, di mana di Ummul Qura, di mana di Yarmouk, di mana di UIA, di UM, USIM, USM ataupun UUM, macam-macam lagi lah. Itu madrasah-madrasah dari segi makan ni. Tapi dalam Islam ada satu lagi madrasah yang kita panggil madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan ini tak kira mana-mana tempat, di rumah kita ke, di balai raya ke, orang kampung, orang ulu ke, orang bandar ke, orang Eskimo, orang duduk di utara kutub, orang duduk selatan, orang duduk berhampiran banjaran Himalaya. Semuanya itu menggambarkan kepada kita bahawa madrasah Ramadan ini suatu madrasah yang boleh kita latih. Kita boleh latih, dan latihan tersebut akan memberi kesan yang cukup makna dalam kehidupan kita. Pertamanya, saya sebut apa yang telah kita catatkannya, catatan kemenangan ini. Pertama, permulaan nuzulul Quran. Ada riwayat kata 25 Ramadan, tapi yang paling masyhur 17 Ramadan. Ia bila Quran turun ni, maknanya di situ titik peradaban manusia mula. Manusia yang telah keadaannya dianggap lebih hina daripada binatang bahimiyah,
dengan turunnya Al-Quran, wahyu ilahi itu terangkat kedudukannya pada kedudukan yang cukup tinggi. Kedudukannya adalah kedudukan Rabbani, manusia yang Rabbani, kunu Rabbaniyin. Dengan pedoman kitab ilahi, manusia bergerak jauh, memintas zaman dan masa, sehingga akhirnya menuktahkan banyak ketamadunan manusia serta menggapai kehebatan insaniyatul insan. Bukan sekadar itu, kepada tahap ihsani. Kalau kita tengok, luar biasa. Jadi Al-Quran telah membentuk sebuah kepribadian yang tidak pernah berlaku dalam sejarah peradaban manusia. Al-Quran membentuk dalam bentuk praktikal dan dalam bentuk haraki gerakan, yang mana ditafsirkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila mensifatkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya yang penuh dengan jami' dan mani'. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Quran. Kita baca Quran, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan berjalan atas muka bumi dengan samsing, sombong dan angkuh, kerana kaki kamu tidak dapat mengoyakkan bumi dan tinggi kamu tak sampai mencakau bukit bukau dan gunung ganang. Tapi bukan maknanya orang tu berjalan perlahan, berjalan slow, tengok ke bumi. Sejarah membuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan sehingga para sahabat terkejar-kejar, tangkas, cepat. Maka itu bukan maknanya Nabi tak tafsirkan. Tafsiran Nabi bahawa yang tak bolehnya riak, ujub, takabur. Tapi pantas itulah sifat sebenar yang menggambarkan kemasaan, jagaan masa untuk nak buat dengan sebaik mungkin dan tidak bertangguh. Jadi nak ulas tentang Al-Quranul Karim, mungkin kita cari tajuk yang lain, masa yang lain, tapi cukuplah dia membawa sebagai kitab hidayah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kedua, catatan kemenangan yang paling hebat juga adalah kemenangan dalam Perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Kemenangan Perang Badar yang dikatakan berlaku pada 17 Ramadan. Cukup menarik, ceritanya telah kita tahu. Dan insya-Allah kalau Allah panjangkan usia kita sehingga sempat pada bulan Ramadan, mungkin kita kisahkan tentang Perang Badar ini. Mudah-mudahan ia membekas dalam jiwa kita bahawa bulan Ramadan ini satu bulan yang mana Perang Badar berlaku cukup hebat. Kenapa? Kerana ia adalah mukaddimah peperangan pertama. Kerana ia adalah nasib hidup dan mati Islam itu sendiri. Sebab itu Nabi dalam nuktah akhir doa, sekali last, Nabi menyatakan, Allahumma in tahlik hazihil isabatu lam tu'ba abada. Ya Allah, jika sekiranya kamu hancur ataupun kumpulan ini telah hancur, maka jangan harap atas muka bumi ini kamu akan disembah lagi selepas ni. Kata orang itu doa, habislah tu. Itu gambaran menunjukkan Badar ni penting. Pentingnya Badar kerana pemuka-pemuka Quraisy yang menghina, mengazabkan dan mendukacitakan umat Islam golongan mustad'afin, setengahnya membunuh, maka semuanya terbalas pada Perang Badar. Pemuka-pemuka yang hebat, perancang-perancang utama, Abu Jahal, Utbah, Rabi'ah, Syaibah, Ubay bin Khalaf dan ramai lagi tokoh-tokoh yang hebat, semuanya itu
kebanyakan adalah mati. Satu peristiwa yang luar biasa berlaku. Kemenangan Islam yang cukup hebat ini nak mengukuhkan lagi semangat mereka, syaitan pun datang untuk memberi sokongan kepada mereka dengan merupakan Suraqah bin Malik Al-Ju'shum. Jadi cerita Badar ini meniup semangat yang luar biasa. Jumlah yang kecil dapat mengalahkan jumlah yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil sedikit dapat mengalahkan jumlah yang besar. Ini adalah ajaib yang cukup luar biasa. Kemudian dalam bulan Ramadan adalah persediaan Rasulullah SAW dari sudut ketenteraan dalam menghadapi tentangan golongan Quraisy kerana membalas dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar yang lalu. Walaupun perang Uhud berlaku pada bulan Syawal, tapi persediaan itu sudah digerakkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Pada tahun ke-5 Hijrah, para sahabat bersedia menghadapi peperangan Khandaq. Tuan-tuan tahulah cerita Khandaq. Satu gali parit yang cukup hebat, bersifat manual, bersifat berkumpulan, bersifat keseluruhan. Para sahabat telah berganding bahu, masing-masing menggali parit, masing-masing nak membuat satu strategi yang amat asing dan nadir bagi orang Arab. Kerana ini dia ambil daripada idea orang Parsi. Sebagaimana kata Salmanul Farisi, kunna iza khusirna takhandakna. Dalam riwayat kata iza khifna takhandakna. Kami ni kalau dikepung ataupun rasa takut, maka kami menggali parit. Menyebabkan tercengang musuh yang datang daripada kabilah-kabilah Arab yang banyak, yang mengumpulkan dikepalai oleh Abu Sufyan, di mana jumlah mereka melebihi 10,000 bala tentera yang lengkap untuk melupuskan serta membuang segala akar-akar Islam. Tapi apakan daya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, dan Allah sebaik-baik perancang. Akhirnya datang ribut taufan, mereka ketakutan sehingga menerbangkan khemah-khemah mereka. Pulanglah dengan penuh kekecewaan dan kerugian yang amat sangat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada tahun ke-6 Hijrah berlaku pula peperangan kecil membabitkan 130 mujahid Islam memerangi Bani Abdullah bin Sa'labah yang menzahirkan permusuhan. Maknanya kalau kita baca dalam sejarah Islam tu, hampir setiap tahun zaman Nabi, kecuali adalah 1-2 yang tak ada tu. Nak ceritanya, kemenangan demi kemenangan tercatat. Peristiwa meruntuhkan segala bentuk berhala di Kaabah dan di kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-7. Ada dah riak-riak seperti itu. Pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Cerita kesahannya cukup masyhur. Selepas wujudnya perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah, hanya 2 tahun sahaja selepas itu, Islam cukup hebat. Kemenangan Fathu Makkah. Di sini kita tengok dalam Islam biasanya diguna satu kalimah fatah. Apa makna fatah? Fathu maknanya buka. Dia tak guna kalimah ta'alluq. Ta'alluq tu maknanya jajah. Macam kita kata dalam sejarah, negara kita pernah dijajah. Jajah ni maknanya dia banyak yang mendapat manfaat daripada penjajah itu, daripada yang kena jajah. Itu memang dalam sejarah dunia mana-mana macam tu lah. Tapi bila sebut fatah ni, manfaat kembali kepada penduduk itu, yang akhirnya mereka disedarkan dengan nur ilahi, dengan hidayah. Akhirnya mereka membangun human capital, modal insan, tamadun insani, dan mereka telah mewatakkan dan mewajahkan diri mereka
dengan akhlak Islamiah yang unggul, yang cukup hebat. Ini hasil daripada pembukaan kota Mekah. Jadi futuhat Islamiah berlaku di mana-mana. Tuan-tuan boleh tengok pembukaan kota Syam, pembukaan kota Baitul Maqdis, pembukaan kota Mesir, pembukaan kota Rom, pembukaan kota Parsi, pembukaan beberapa tempat yang lain, termasuklah Konstantinia tu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam Islam bukan datang untuk jajah. Sebab itu ucapan Rib'i ibn Amir jelas. Ya, Rib'i ibn Amir ketika bercakap dengan Rustum menyatakan Allahu ta'asana linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah bangkitkan kita untuk mengeluarkan hamba daripada menghambakan sesama hamba kepada menghambakan kepada Tuan hamba, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam, daripada kesempitan hidup hanya nampak dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat. Jadi pembukaan kota Mekah memberi makna yang cukup besar, sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadis, la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tapi yang adanya jihad dan niat. Kedatangan rombongan Saqif, Bani Saqif daripada Taif menemui Rasulullah SAW pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah. Mereka datang berduyung-duyung, berombongan-rombongan datang peluk Islam. Kalau dulu nak dapat seorang masuk Islam pun payah, tapi yang ini mereka sendiri datang, seolah-olah mentahqiqkan firmanullah Ta'ala, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa maksud? Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, nescaya kamu tengok manusia berbondong-bondong, berduyung-duyung, mereka masuk agama Islam. Kenapa? Kerana itulah kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Utusan Rasulullah SAW dengan mengiringi Ali bin Abi Talib ke Yaman pada bulan Ramadan yang membawa keislaman penduduk Yaman pada tahun ke-10 Hijrah. Sayyidina Ali diutuskan oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Rasulullah hantar ramai sahabat dia ke Yaman. Antaranya Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Antaranya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Jadi Yaman ni dikatakan zaman dulu Nabi hantar, Nabi bagi pada 5 tempat. Ni pergi sini, sebarkan Islam. Salah seorangnya ialah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Pada tahun ke-13 Hijrah berlaku peperangan Al-Buaib di bulan Ramadan. Peperangan ini berlaku di Iraq antara tentera Islam dan Parsi. Ketua tentera Islam bernama Al-Musanna ibn Harisah, manakala ketua Parsi bernama Mahran. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan yang besar yang diperolehi oleh tentera Islam. Mereka berjaya membunuh hampir 100,000 tentera musuh. Ini bulan Ramadan 13 Hijrah. Maknanya peristiwa ini berlaku selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Saya tengok sebaik-baik khalifah adalah Abu Bakar yang menggantikan dalam memberi kemenangan kepada Islam dan pembukaan yang luar biasa. Disambung oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, disambung oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Akhirnya dilengkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan Sayyidina Ali yang kita ketahui yang merupakan menantu Rasulullah SAW, suami kepada puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga telah membuat catatan kemenangan demi kemenangan. Peperangan Qadisiyah yang menyaksikan kemenangan bergaya tentera Islam menumbangkan Parsi pada tahun 15 Hijrah. Peperangan Qadisiyah ni luar biasa. Asalnya Sayyidina Umar sendiri nak pergi, akhirnya diwakilkan kepada Sa'
ibn Abi Waqqas, dan kita telah baca tadi kenyataan yang disebut oleh Rabi'i ibn Amir. Ini juga berkaitan dengan peperangan seperti itu. Seterusnya pada tahun-tahun yang lain kita akan sambung malam besok lah. Tapi kita harap semuanya dapat memahami tentang catatan kemenangan demi kemenangan tentera Islam, dan kita harapkan Allah juga beri kebaikan kepada kita, terutamanya kemenangan kita dalam menghadapi musuh-musuh yang kita tak nampak tengok. Itu yang kita dambakan. Apa dia? Daripada nafsu, daripada syahwat, daripada apa yang kita panggil sebagai musuh syaitan dan iblis. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada mereka semua ini, iblis, syaitan, nafsu syahwat yang melampau, yang akhirnya kita berjaya dalam mujahadah kita. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sahabat kita yang meninggal dunia akibat COVID dan lain lagi diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi 'alal islam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'in wa waba'in wa dhiqin wa hammin wa fitnatin wa ghammin ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.